Belanjawan 2024 akan dibentang oleh Datuk Seri Anwar esok. Benarkah tiada lagi subsidi bahan api secara pukal? Siapa akan terkesan? Jika silap percaturan, adakah akan menjadi penentu riwayat politik kerajaan perpaduan? Ikuti kupasan lanjut bersama saya, Amira Akilah, dalam Next Step Focus. Jam 4 petang esok, seluruh negara tentunya akan tertumpu kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka akan membentangkan belanjawan 2024 di Dewan Rakyat. Ini kerana semua pihak ingin melihat apakah fokus dan inisiatif yang akan diumumkan yang secara langsung akan sampai ke poket rakyat. Walaupun dijangka banyak aspek yang akan disentuh, namun, Next Step Focus hari ini ingin memberi tumpuan kepada rasionalisasi subsidi tenaga merangkumi bahan api dan elektrik yang dijangka akan mengalami perubahan dalam pengumuman Perdana Menteri esok. Kerajaan mungkin berada dalam situasi sukar dalam usaha untuk membentuk keseimbangan antara mengurangkan beban keuangan kerajaan kerana tanggungan subsidi dan juga mengekalkan sokongan rakyat terhadap langkah yang dilihat tidak popular ini. Jika silap percaturan, isu ini mungkin akan ditunggang pihak lawan untuk membentuk persepsi kepada rakyat bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar gagal mengurus negara. Bayangan awal telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar apabila beliau menegaskan bahawa bebanan subsidi kerajaan untuk rakyat termasuk elektrik, minyak dan makanan dijangka meningkat sehingga mencecah 81 bilion tahun ini. Bagi tahun 2022 sahaja, kerajaan telah membelanjakan lebih 60 bilion untuk subsidi bahan api dan elektrik. Menurut Datuk Seri Anwar, dengan jumlah subsidi yang tinggi, tidak ada negara mampu bertahan dan akan ada bahagian subsidi yang akan dipindahkan. Sehubungan itu, beliau berkata, menjadi satu keperluan mendesak bagi kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi ini pada kadar segera dengan pendekatan terbaik demi memastikan rakyat dapat dibantu dan ekonomi negara sentiasa kekal ampuh. Beliau memberi contoh, rasionalisasi subsidi elektrik untuk 1% kumpulan rakyat terkaya telah dibatalkan. Namun ia tidak membebankan rakyat terbanyak kerana hanya 1% rakyat golongan kaya sahaja yang terlibat. Perkara sama turut dijelaskan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bahawa perbelanjaan subsidi negara boleh meningkat lebih tinggi pada masa hadapan di tengah-tengah kenaikan harga tenaga global. Harga minyak mentah kini mencecah $80 setung bulan lalu dan penganalisis menaikkan unjuran minyak mereka bagi 2024 kepada $100 setung. Pada bulan Mei lalu, Rafizi juga telah membayangkan kerajaan akan memperkenalkan pendekatan baharu bagi memastikan agihan subsidi bersasar yang lebih fokus dan adil bermula tahun depan. Beliau berkata pendekatan ketika ini yang lebih tertumpu kepada pendapatan B40, M40 dan T20 tidak menggambarkan sepenuhnya dari segi perbandingan kemampuan satu isi rumah ke isi rumah lain, meliputi bilangan tanggungan anak dan lokasi individu. Rafizi berkata pendekatan baharu itu akan diintegrasikan dengan inisiatif pengkalan data utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini sebagai usaha penggabungan maklumat sosioekonomi bagi setiap isi rumah dalam negara bagi memperkemaskan pelaksanaan subsidi bersasar. Melalui data padu ini, kerajaan akan dapat gambaran lebih jelas tahap pendapatan boleh belanja bersih untuk isi rumah dan membolehkan kerajaan memperhalusi sebarang penyaluran inisiatif dan subsidi bersasar. Menurut jangkaan, Rafizi juga berkata kerajaan dapat menjimatkan sekurang-kurangnya $1 bilion hingga $2 bilion setahun selepas beralih kepada subsidi bersasar yang akan dilaksanakan secara berperingkat. Hasil penjimatan ini, kerajaan dalam perancangannya dijangka dapat menyalurkan bantuan tunai kepada kumpulan rakyat yang benar-benar memerlukan. Pemberian wang tunai dilihat lebih memberi kebebasan kepada rakyat untuk menggunakan mengikut keutamaan keperluan mereka dan bukan hanya terhad kepada produk petrol semata-mata.
Selain itu, ia juga akan digunakan untuk pembangunan lain seperti membina sekolah, hospital, klinik luar bandar dan menaik taraf kualiti pengangkutan awam untuk keselesaan rakyat. Untuk rekod, lebih separuh daripada responden kajian Suara Malaysia yang dijalankan Astro Awani mengenai kesediaan rakyat sekiranya kerajaan melaksanakan subsidi bersasar menyatakan mereka bersedia. Kajian menjelang Belanjawan Madani 2024 itu mendapati 52% daripada 850 responden menyatakan kesediaan mereka. Sementara itu, 36% responden didapati belum bersedia dan baki 12% pula tidak pasti dengan persoalan yang dibangkitkan itu. Menjelang pengumumannya esok, ada beberapa pihak yang tidak yakin dengan pendekatan kerajaan ini. Gerakan Ekonomi Malaysia berkata, dasar subsidi bersasar bukan penyelesaian yang dapat membantu golongan B40 dan M40 dalam menghadapi ekonomi yang semakin mencabar. Presidennya Armin Banias Pahamin berkata, untuk mengurangkan beban rakyat, kerajaan perlu memberi fokus kepada pendapatan boleh belanja bersih individu dan bukan isi rumah. Katanya selain itu, kerajaan juga sepatutnya membantu dengan menambah bantuan atau subsidi jika tidak mencukupi sebagai persediaan mengharungi krisis ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebooknya bagaimanapun memberi jaminan bahawa sebarang rasionalisasi subsidi yang akan diumumkan tidak akan sesekali membebankan rakyat. Katanya Belanjawan 2024 yang bakal dibentangkan esok akan mengambil kira untuk meringankan beban golongan miskin dan susah termasuk golongan M40 dengan memastikan hanya mereka yang benar-benar layak diberi bantuan berbanding membiarkan golongan kaya turut menikmati subsidi. Sebagai rakyat, masih banyak persoalan yang timbul di sebalik perancangan kerajaan yang akan melaksanakan rasionalisasi subsidi ini dan memerlukan pencerahan berterusan. Pengumuman esok bakal melihat sama ada rakyat bersedia untuk menerima atau kerajaan perlu bersedia untuk menjawab 1001 persoalan berbangkit. Berjaya atau gagal penerimaan pengumuman ini sedikit sebanyak terletak di bahu jentera penerangan kerajaan yang harus bekerja kuat untuk memberi kefahaman paling mudah kepada seluruh rakyat. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Sekian sahaja NatStep Focus untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook NatStep Malaysia dan subscribe YouTube NatStep TV. NatStep Malaysia menjangka informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.